Dia tak toleh pun, dia tengok depan je. Dia jalan dan terus boleh jalan atas air guys. Jalan atas air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali kita di channel IIC Onward, channel yang lebih kepada bercerita tentang cerita misteri dan juga kisah-kisah legenda. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notification supaya anda boleh dapat info-info jikalau ada video terbaru di channel ini. Okey, semua orang pasti pernah rasa bersekolah, betul? Dan pasti sesetengah orang akan mempunyai kisah-kisah misteri di sekolah ataupun cerita-cerita yang seronok ataupun mengerikan. Pasti banyak pengalaman yang korang dah alami kat sekolah. Kat sini Wak nak cerita tentang sekolah Wak. Pada mereka yang kenal Wak, tahulah sekolah Wak kat mana kan. Okeylah, kisah ni diceritakan oleh pengawal keselamatan kat sekolah Wak. Sering kata Wak pergi jaga lah nama jaga tu kita bagi panggil dia Abang Mat lah, bukan Pak Mat lah. Sebab time tu Wak budak lagi, sekolah lagi kan. Okey, Pak Mat ni dia jaga kat sekolah Wak agak lama lah. Sikit berasa dalam hampir 8 ke 9 tahun time tu lah, pada masa tu. Okey, cerita macam ni, macam mana boleh terbukanya kisah misteri ataupun kisah seram yang dialami sepanjang menjaga sekolah Wak tu. Okey, dia bermula apabila Wak ada anjurkan perkhidmatan kadet remaja sekolah lah, KRS. Dulu Wak ni agak aktif KRS kat sekolah. Jadi, dan tapi anggota tak ramai. Jadi Wak ni anjurkan perkhidmatan dan tapak kemah tu Wak buat dekat belakang astaka ataupun kita panggil grandstand lah, grandstand sekolah. Okay, so benda tu kita rancang secara secara spontan tempat mana lokasi nak buat. Sebab kita nak buat kat Padang, tapi masa tu pengangkat sekolah Wak ni dia aktif tau. Dia orang memang paling aktif kat sekolah tu dan ramai. Dia orang menggunakan Padang. Padang tu kira dia pengangkat ni dah guna semua. Jadi KRS ni tak ada tempat untuk tapak perkhemahan. Jadi Wak suggest dan bincang dengan AJK kita buat dekat belakang astaka. Sebab dia tempat tu dia gelangan pentang tau. Dia ada batu-batu kasar yang kecil-kecil tu. Batu tepi dia ada macam batu macam pagar lah. So macam strategi lah kalau kita buat perkhemahan kat situ kan. So selepas kita buat tiba-tiba jaga sekolah Wak tu yang nama Pak Mat tu lalu. Dia tanya, okey tak dik? Okey lah cik. Oh, korang ni buat-buat ni tak ada tanya apa-apa ke? Cakap, tanya apa cik? Tak ada dengar apa-apa cerita ke pasal tempat ni? Tak ada dengar apa-apa cik. Okey. Jadi dia pun buka cerita. Korang hati-hatilah jangan suka-suka sangat tau. Jadi Wak dengan AJK waktu macam confused. Kenapa cik? Sebenarnya dikata dulu sekolah tu dia ada, tahulah sekolah dia bahagian bangunan lama dan bangunan baru. Bangunan baru tu dibina sekitar tahun 2003 ke 2000 itu tak silap. So tapak untuk buat bangunan baru tu dulu ada kawasan pokok pisang, macam agak kebun sikit lah, semak. Menurut cerita Pak Mat ni, dulu sekolah ni adalah gangguan-gangguan kan. Jadi orang yang pandai-pandai, yang ustaz yang pandai sikit ni, dia macam kumpulkan makhluk-makhluk yang mengganggu semua tu, diletakkan ke tempat area pokok pisang dekat belakang sekolah tu, tempat tapak pembinaan yang baru tu lah. So bila dia orang nak buat untuk projek bangunan baru sekolah tu, kiranya sekolah Wak ni, kalau pernah dengar cerita Wak yang lepas, ada seorang cikgu ni dia pandai, dia ada kelebihan untuk merawat ataupun berkomunikasi dengan benda-benda gaib ni lah. Jadi cikgu tu macam kutip semua, dia kumpulkan dekat belakang grandstand, dekat tapak gelangan pentang tu, di mana tapak tu sebenarnya lokasi tapak perkhemahan kami. Jadi kata Pak Mat tu paling banyak adalah hantu bungkus.
iaitu hantu pocong lah, dengan ada pontianak. Dia kumpulkan kat belakang tu. Oh, jadi kita dengar macam, oh, cerita tu je tegak bulu roma, rasa merinding lah kan. Jadi malam tu Wak dengan ada beberapa AJK, kita orang buat bacaan Yasin. Suruh semua masuk kemah, diam, jangan suka-suka sangat. Biasalah kan, budak-budak kalau ada perkemahan, dengan jeritnya, dengan kuyonnya lah, orang Jawa panggil kuyonnya lagi, kesukaan, pecicilan kan. Tapi Wak tak bagi, sebab yelah kita dah tahu kisah tu. Kalau kita terlalu suka, takut benda lain jadi. Jadi kita orang pun baca Yasin, okay. Baca Yasin, kita buat untuk peninding lah, okay. So puas teguh, Alhamdulillah Allah lindungi kami dan tak ada perkara aneh yang berlaku. Cerita ni Wak nak relatekan dengan ada satu peristiwa, okay, di mana masa Wak ni, dia macam Wak ni ketua pengawas lah. Jadi macam kat sekolah ni ada event apa-apa, Wak ni suka involve lah kan, suka join diorang. Kita volunteer kat cikgu, saya nak jadi AJK masak time tu, sebab ada panggil apa ya, dia macam sebelum kita nak ambil SPM ke PMR ni, kita akan ada satu perkemahan, lupalah, untuk jati diri gitu lah, yang biasa dah nangis lah. So Wak ni volunteer jadi tukang masak malam tu. Okay, Wak jadi tukang masak lah. Start petang, masak-masak kan. Jadi budak yang tiga, dia orang ada ceramah, lepas tu dia orang ada sikit aktiviti lah, macam aktiviti rohani, aktiviti, nak kata aktiviti koko tu tak sangat, sebab dia lebih more kepada untuk dalaman, untuk rohaniah. Jadi Wak masak lepas isyak, tak silap ingat, kiranya budak-budak ni untuk masuk tidur lah. Dia orang tidur kat kelas-kelas, sebab sekolah Wak dulu bukan sekolah asrama, dia sekolah harian. Dan tak ada 2 sesi, kami semua 1 sesi, masuk pagi balik petang, tengah hari. Oleh tu jadi nak jadikan cerita, tengah Wak ni kira lah dah masak-masak malam tu, kira macam dah settle lah juga masak-masak kan, dengan cikgu-cikgu semua, tengah macam nak bersurai lah sebab agak malam. Tiba-tiba dengar orang menjerit dekat atas. Sebelum jerit tu Wak dengar tau, budak-budak ni orang Jawa panggil ompah-ompahan lah, dia orang macam suka sangat menjerit, ketawa-ketawa, happy lah kan. Dia tiba dengar orang jeritan, mesti macam orang histeria. Lepas tu dia panggil cikgu perempuan, ada yang turun, cikgu. Simpulan ni kena rasuk, dia meracau. Cikgu pun naik. Bila cikgu naik kan, memang ada budak histeria dan dipanggil ustaz lelaki untuk naik atas selesaikan. Kami tak boleh naik sebab itu tempat penginapan wanita. Jadi malam tu agak kecoh. Lepas tu seorang histeria dan dia macam berpenyakit lah, tapi dia tak ramai, jadi macam 2-3 orang kena. Masa yang kena rasuk tu dah diubati, dah lepas mendacapan, dah disedarkan balik. Tanya apa yang berlaku, diorang cakap yang kena lah, diorang terpandang dekat Astaka Grandstand di mana yang Wak cakap tapak perkemahan Wak buat untuk KRS tu. Dia terpandang macam ada benda putih. Kalau korang tahu Grandstand mestilah ada tempat tinggi tau, macam tempat tinggi atas lah. Dia nampak ada benda duduk putih, macam yang perempuan tu dia hayal lah, budak-budak tu nak hayal, dia tengok je, apa benda putih tu lah. Dia tengok lagi, sebab benda putih ni menghadap kiranya asrama yang dia orang duduk tu, tempat penginapan dia orang duduk tu, bukan asrama, minta maaf, menghadap ke padang. Dia tengok ada benda putih, dia amat-amati. Tiba-tiba rupanya benda putih yang berambut dan menoleh ke arahnya. Dia tak nampak muka, cuma nampak macam, memang nampak muka tu menghala ke arah dia, memandang dia. Dan tiba-tiba dia kata dia padam, dia tak ingat apa dah lepas tu. Itulah punca kenapa histeria tu berlaku. Selepas dah ditenangkan oleh ustaz semua, okay, Alhamdulillah. Dan dia pesan semua terus tidur, jangan menjerit-jerit, jangan terlalu suka, sebab bukan kita je ada makhluk lain. Okey, berbalik pada kisah jaga tadi, dia ada cerita juga kisah. Sebab kita cerita, Cik, saya panggil Cik lah, Cik ada pernah ni tak, sepanjang jadi jaga sini kan, ada rasa kena ganggu ke, nampak hantu ke apa kan? Dia pun cerita, tipulah kalau tak ada, dah lama dia jadi jaga kat sini, kata. Okey,
Kisah pertama diceritakan dekat Wak. Bangunan baru yang Wak cakap tu, dia kata kalau agak waktu senja tu, bila dia nak ronda, nanti dia akan dengar bunyi orang nak turun. Bunyi tak 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 tak, macam mana orang pakai kasut bertumit, perempuan punya kasut biasa bertumit nak turun tangga, tapi tak sampai-sampai. Dia tengokkan je, tak ada yang turun. Dan pernah juga dia cari naik atas, bila bunyi kat tangga sini, tak bila dia naik kat tangga yang sini, belah depan sana pula tangganya bunyi, bukan kat situ. Okey, jadi itu bagi kita tak apalah, dia tak ganggu dia, kita buat kerja kita, dia kata. Okey, pernah terjadi, dia kata benda ni 2-3 kali terjadi. Dia kata daripada bangunan baru tu, kalau dia nak kembali ke pos pengawal, akan nampak bangunan baru tu dan jalan ke pintu belakang sekolah. Pak Mat ni pernah ternampak, dia nampak ada senja dalam pukul 6 lebih kan, tiba-tiba ada 2 perempuan pakai beg. Nampaklah jarak dalam hampir 80 meter juga. Jadi dia agak sama-sama. Kata Pak Mat tu, dia amat-amati nampak seorang perempuan, budak perempuan dengan pakaian sekolah dengan beg berjalan. So dia pun pelik, kenapa waktu-waktu senja ni ada budak baru balik? Pintu pagar belakang aku dah kunci, sebab pintu belakang petang memang dikunci lah, kita tak ada kenderaan boleh masuk kan. So dia tengokkan je, dia mengamati, tengok budak tu jalan, straight jalan sampai ke pintu pagar belakang, tembus. Budak perempuan tu boleh tembus pagar tu. Mengucaplah Pak Mat terus sekali cepat-cepat jalan pergi ke pondok pengawal. Dia kata tipulah kalau tak ada perasaan takut, tapi still okay. Dia kata sebab benda tu macam dah mainan dah. Dia kata adalah sikit-sikit gangguan. Ada lagi satu cerita. Dia bila mana waktu malam antara pukul 10 hingga pukul 12 tu, dia ada satu lagi rondaan semua bangunan. Jadi dia kena naik atas semua. Sama juga kisah dia dekat bangunan baru. Bangunan baru tu makmal komputer terletak di tingkat 3 atas sekali. Masa dia lalu okey, lampu mati. Bila dia turun sampai ke tingkat 2, Pak Mat perasan lampu kat bilik makmal tu hidup, semua hidup terang menerang. Tapi yelah, Pak Mat ni dia bertahan jugalah, beraninya. Dia pun cakap, "Oi, lepas dah guna matikan, nanti aku pula kena." Habis je Pak Mat cakap macam tu, pop, terpadam terus lampu. Memang macam dengan cakap lah, tapi Pak Mat steady relax. Dan itu Wak tak pernah nak rasa lah, sebab benda malam kan. Okey, dengar cerita Pak Mat tadi tu, ada satu kali ni Wak ada event kat sekolah. Budak-budak form 5 lah nak SPM. Jadi kita ada aktiviti kat sekolah lah, macam kena tidur sekolah. Jadi Wak dengan member ni ajak lah, weh, sebab dia pun dengar cerita ni juga, jom kita nak rasa lah betul-betul ke waktu senja ni ada orang nak turun tu, yang macam bunyi tangga orang tu tanya tak. Jadi kita pun pergilah. Waktu tu hampir maghrib. Jadi kita orang macam berpecah lah, sana dia kat sebelah sana, Wak hujung sini. Sebab Wak ni dulu masa bujang-bujang ni macam wayang sikit lah, macam wah berani sangat lah. Tapi benda tu nak jadikan cerita, Wak betul-betul jalan berpecah dan tengok-tengoklah kan. Tapi kita orang jalan bawah je sebab pintu pagar dah tutup, tak boleh naik atas. Memang dia Wak dengar bunyi tapak kasut tu. Tak. Wak terus panggil member. Sini. Kenapa? Kau dengar tak? Haa lah. Dia pun dengar apa yang Wak dengar. Jadi macam, betul lah. Tapi tak lari, tak cabut lari. Sebab time tu macam benda pun kita tak nampak benda kan. Jangan nunggu juga. Memang tak turun-turun. Jadi Wak decide macam okey lah, senang kata tak kena kencing dengan Pak Mat lah. Sebab dulu sekolah Wak ni sebelum bangunan baru tu wujud, arwah mak Wak kan pernah tahu maghrib senja lalu depan sekolah ada orang tua. Dia dengan macam orang nak pergi surau, dengan pakai kopiah, baju Melayu, kain pelekat, jalan. Jadi mak Wak ni dia naik motor lah pelan. Nampak orang tu jalan nak ke parit. So kita fikir mesti dia akan berhenti kan. Dia tak toleh pun, dia tengok depan je. Dia jalan dan terus boleh jalan atas air guys. Jalan atas air terus je masuk dekat dalam sekolah tu, ada pagar, tembus.
Apalagi nasib baik time tu motor zaman dulu, kalau agaknya 125 boleh up lagi motor kat pulas mak awak tu show dah laju. Nampak makhluk tu terus jalan atas air dan terus masuk ke sekolah, tembus. Rasanya banyak lagi lah sebenarnya kisah-kisah misteri kat sekolah awak ni. Sebab dulu pun yang awak cerita kisah-kisah sebelum ni, yang anak semua tu pun dengan adik awak yang adik Ijan tu pun, dia kena pun kat sekolah juga, kena rasuk. Lepas tu nampak lagi makhluk-makhluk tu kan. Memang kebanyakannya sekolah ni memang angker lah kebanyakannya. Okey, awak rasa buat masa ni cerita ni sampai situ saja. Korang semua ada tak pengalaman-pengalaman kat sekolah yang agak mengerikan atau seram? Bolehlah korang kongsikan cerita dekat awak. InsyaAllah mana tahu awak pun boleh sharekan kat orang kan. Sebab kita ni sama-sama lah nak merasai dan mengalami pengalaman ngeri yang orang lain rasakan. Kita saja untuk hiburan kan? Jangan terlalu taksub dan jangan terlalu takut. Dan kita semua kena ingat, bukan kita aja yang ada kat dunia ni guys, makhluk lain pun ada. Okay, that's all for today. Terima kasih kepada yang menonton, dan yang belum tekan button subscribe, tolong wak tekan button subscribe. Jika cerita ini menarik, boleh share dan juga like. Terima kasih guys. Assalamualaikum.